Okay, sekejap ya. Cikgu tutup ni dulu supaya nanti kamu boleh nampak dan tak ganggu slide kamu. Hari ni kita akan belajar bab 3 iaitu pentadbiran negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu 3.1 kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Baik. Tapi pada hari ini cikgu nak tekankan kepada biji timah sahaja dan daripada abad ke-15 sehingga abad ke-18. Sebab apa? Okay, so cikgu tak nak kamu keliru sebab kita akan belajar fakta yang begitu banyak. Okay, cikgu tak nak kamu keliru sangat, jadi cikgu kecilkan skop. Hari ini kita akan belajar mengenai biji timah saja dahulu. Okay? Baik, sebelum tu cikgu akan terangkan dahulu apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Okay, yang pertama kita akan menyaksikan tayangan video yang cikgu sediakan. Okay, cikgu ada juga letak link video ni di dalam blank space. Okay, jadi kalau kamu dah tengok video tu dalam blank space, jadi kamu tak boleh skip lah untuk video dekat dalam ni. Tapi kalau kamu tak tengok pun, okay, kamu boleh tengok dengan cikgu sama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Okay, kemudian cikgu akan terangkan siapa itu NNMB dan apa itu NNMB. Okey, kemudian cikgu akan terangkan perlambungan biji timah dari abad ke-15, ke-16, 17, 18. Okey, 19 cikgu tak masuk lagi sebab cikgu tak nak nanti kamu keliru. Okey, kemudian cikgu akan terangkan kepada kamu latihan untuk hari ini. Dan cikgu akan membuat rumusan daripada apa yang kita belajar. Selepas daripada rumusan, okey, cikgu akan beri kamu masa untuk kamu selesaikan latihan tersebut. Tapi kamu jangan risau. Okay, kamu boleh selesaikan latihan tersebut dengan bantuan guru, bantuan cikgu, dan ibu bapa kamu. Kalau kamu tak faham ataupun soalan tu mengelirukan, kamu jangan segan-silu untuk WhatsApp ataupun call cikgu. Baik, seperti yang dijanjikan, sekarang ni cikgu nak tunjukkan kepada kamu video. Ini adalah video aktiviti perlembungan biji timah. Industri pelombongan biji timah telah lama dijalankan orang Melayu dan telah menjadi kegiatan ekonomi terpenting di tanah Melayu sejak abad ke-9. Umumnya, mereka menggunakan cara melampan dan mendulang untuk mendapatkan biji timah. Pada kurun ke-17, Perak, Selangor, Naning, Sungai Ujong dan Rembau menjadi tumpuan saudagar biji dari China, India, Aceh, juga Belanda. Pada kurun ke-19, ramai pengusaha lombong Melayu berjaya dalam industri perlombongan biji timah. Antara mereka, Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim di Larut Perak, Raja Abdullah di Ampang, Sultan Puasa dan Abdullah Hukum di Kuala Lumpur, Raja Jumaat di Lukon, Tunku Ahmad Tunggal di Rasah, dan Datuk Shah Bandar Tunggal dan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman di Sungai Ujong, Negeri Sembilan. Anggaran tahun 1820-an, para pembesar Melayu dan usahawan biji Melayu membawa masuk ramai pelombong Cina untuk mengerjakan lombong mereka. Antara yang terkenal adalah Yap Ah Loy. Pelombong Cina telah memperbaiki cara melombong biji timah dengan memperkenalkan alat baru seperti pam kayu dan pam kelikir. Terdapat juga pengusaha Cina yang memajak tanah milik pembesar Melayu. Kewujudan keadaan ini menyebabkan lebih banyak lagi lombong baru dibuka. Perlombongan biji timah juga dilaksanakan di Sungai Lembeng, Pahang. Operasi perlombongan secara besar-besaran telah dijalankan oleh pihak Inggeris anggaran tahun 1888. Kawasan lombong biji di sini dianggap sebagai satu-satunya lombong bawah tanah terbesar di dunia. Lombong ini dianggarkan mempunyai 322 km panjang terowong bawah tanah dan sedalam kira-kira 600 meter. Pada awal kurun ke-20, industri pelombongan biji timah mula dikuasai pelombong Eropah. Mereka menggunakan teknologi kapal korek yang menjadi katalis kepada perlombongan dijalankan secara besar-besaran. Kapal korek mula diperkenalkan pada tahun 1912.
industri perlombongan BJ Timah telah berubah daripada intensif buruh kepada intensif modal. Perkembangan ini turut memperlihatkan tanah Melayu menjadi pengeluar biji timah yang utama di dunia, serta turut mempunyai lombong dedah terbesar di dunia, iaitu di Sungai Besi. Kepentingan biji timah menjadi katalis pembangunan pesat sistem pengangkutan, jalan raya dan kereta api. Pada tahun 1874 misalnya, 13 batu jalan kereta lembu dibina di Larut. Jalan kereta api dibina dari Port Royal ke Taiping pada tahun 1882, Port Dickson ke Sungai Ujong tahun 1891, diikuti Lembah Kinta dengan Teluk Intan atau Teluk Anson dan Teluk Intan Tapa. Pada 1935, jalan kereta api dibina bagi menghubungi seluruh bandar-bandar utama di tanah Melayu. Okay, baik. Kita akan teruskan kepada siapa NNMB. Baik, NNMB ialah singkatan bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Okey, antara negeri-negeri Melayu yang merupakan negeri-negeri Melayu Bersekutu ialah Perak, okey, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okey, kamu ingat 4 negeri ni saja, okey? Senang. Ingat, masuk terus dalam otak. Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, okey, dulu pada abad ke-15 lah, okey, NNMB ni kaya dengan hasil bumi seperti biji timah, okey, ini contoh biji timah, okey, dan juga emas. Okay, ini contoh emas. Cuma hari ini kita akan tekankan hanya kepada biji timah sahaja dari abad ke-15 hingga ke abad 18. Okey, sebenarnya tajuk ni daripada abad 15 hingga ke 19. Tapi cikgu tak nak kamu terlampau stres nanti kamu dengar sebab terlampau banyak sangat fakta yang akan kita pelajari dalam bab ni. Okey. Jadi, okey, disebabkan okey, negeri-negeri Melayu kita dulu kaya dan makmur. Jadi, banyaklah kuasa-kuasa besar ataupun kuasa-kuasa asing ingin ataupun cuba merebut. Okey, antaranya ialah Aceh, Belanda dan juga British. Baik, kita teruskan kepada perlombongan biji timah pada abad ke-15. Okey, untuk pengetahuan kamu, biji timah ni merupakan barang dagangan yang penting di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okey, sebab okey dulu semua ni para pedagang, semua para pedagang daripada seluruh alam Melayu ni, okey, mai ke pelabuhan Melaka tu untuk mendapatkan biji timah. Okey, jadi kita tengok peringkat awal kegiatan berlombong biji timah. Okey, yang pertama, perlombongan biji timah diusahakan oleh orang Melayu di lembah-lembah sungai. Sebab apa? Sebab biji timah tu dia duduk dekat dalam pasir-pasir dekat tepi sungai tu. Okey. Kenapa aktiviti perlombongan biji timah ni giat dilakukan? Kerana untuk kegunaan tempatan dan juga untuk diperdagangkan. Okey. Perdagangan ini dijalankan di bawah pengawasan Pembesar Melayu. Baik, nanti dalam tajuk ni kamu akan jumpa pelbagai ataupun ramai pembesar-pembesar. Kerana apa? Kerana di setiap negeri-negeri Melayu Bersekutu, okey, terdapat seorang pembesar. Okey, yang membantu, tugasnya membantu Sultan. Baik, di sini, okey, antara yang famous lah, pembesar yang famous ialah Pembesar Long Jaafar. Baik, pembesar ini berperanan apa? Pembesar berperanan untuk mengawal ataupun melakukan pengawasan terhadap pemilik terhadap perdagangan, maaf cikgu, perdagangan yang dijalankan. Kerana apa? Sebab pembesar inilah yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan dan merupakan pemilik lombong. Baik, macam mana pembesar ni ada kuasa macam tu? Maksudnya dia mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan. Kiranya dekat situ dialah yang paling berkuasa. Okey, kerana apa? Kerana okey, dia mendapatkan kawasan pegangan tersebut melalui surat tauliah daripada Sultan. Okey, dan kegiatan berlombong ini merupakan punca pendapatan utama untuk pembesar. Okey. Disebabkan Sultan dah berikan surat tauliah kepada beliau, okey, kepada para pembesar. Jadi para pembesar kena bagilah sedikit
hasil daripada biji timah tu, seperti yang mereka telah janjikan sebagai bayaran balik kepada kebenaran daripada Sultan untuk menjadi pembesar di kawasan perdagangan tersebut. Jadi untuk awal-awal ni abad ke-15 ni senang je kamu ingat. Senang saja. Pelombongan dilaksanakan di mana? Di lembah-lembah sungai. Oleh siapa? Oleh orang Melayu. Kenapa? Untuk kegunaan tempatan dan untuk diperdagangkan. Dikawal, diselia oleh siapa? Oleh pembesar melalui surat tauliah daripada Sultan, dan ianya merupakan salah satu punca pendapatan bagi pembesar dan juga Sultan. Senang habis cerita untuk kegiatan melomba biji timah abad ke-15. Baik, kita tengok kepada pelombongan biji timah. Pada abad ke-16 hingga ke-17. Apa jadi waktu tu? Jadi untuk pengetahuan kamu, pada abad ke-16 dan ke-17 tu, Perak ni sangat terkenal dengan hasil biji timah sejak daripada zaman Kesultanan Perak lagi. Pelombongan ni tertumpu di sepanjang Sungai Perak. Dekat sini cikgu ada bulatkanlah kawasan-kawasan cikgu sebut, dan cikgu mohon maaf kerana kalau kamu macam kalau disebabkan sekarang ni kamu PDPR. Kalau kamu dekat dalam kelas ataupun dekat sekolah, cikgu boleh sediakan untuk kamu gambar ajar timbul. Tapi disebabkan kekangan-kekangan ni kan, dengan masalah kamu tak dapat menghadiri sekolah. Bukan masalah lah. Ini adalah disebabkan oleh virus ataupun COVID yang tengah merebak sekarang ni. Jadi terpaksalah untuk kamu ataupun cikgu untuk kita sama-sama belajar dan mengajar di rumah. Tapi jangan risau, nanti bulan 4 ni kamu dah nak masuk balik dah sini. Lepas tu cikgu boleh ajar kamu dengan lebih dalam lagi. Baik, kita sambung balik. Pelombongan biji timah ini tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kelian Intan. Jadi pada tahun 1616 biji timah mula di Lombong, di Manjung dan juga Beruas. Dan Perak ini merupakan pelabuhan utama untuk menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi pedagang terutamanya Portugis. Kekayaan dan kemakmuran Perak menyebabkan Aceh meletakkannya sebagai negeri naungan. Macam yang cikgu dah bagi tahu sebelum ni, negeri-negeri Melayu ni suatu ketika dahulu memang menarik minat kuasa luar. Contohnya seperti Aceh, Belanda dan juga British. Sebab apa? Sebabnya negara kita ni ataupun negeri kita ni kaya dengan hasil sumber alamnya. Seperti biji timah dan juga emas. Tetapi, Perak ni bijak tau. Perak pula menggunakan biji timah ni sebagai bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan daripada Portugis. Waktu tu Portugis ada dekat Melaka. Jadi Perak menggunakan biji timah ni untuk minta tolong Portugis bagi membebaskan Perak daripada cengkaman Aceh. Itu je. 16 hingga 17 itu je yang terjadi. Untuk aktiviti pelombongan biji timah. Senang tak? Senang je kan? Cikgu harap kamu boleh faham lah. Abad ke-15, abad 16, 17, jadi sekarang kita masuk ke pelombongan biji timah abad ke-18 pula. Apa jadi ni dekat biji timah pada abad ke-18? Baik. Dekat sini cikgu akan terangkan kepada kamu, dua negeri Melayu bersekutu. Iaitu kita akan tengok Perak, pada abad ke-18 dan juga Selangor pada abad ke-18. Jadi pada pertengahan abad ke-18, biji timah ni dikeluarkan oleh pelombong-pelombong kecil Melayu di kawasan Larut seperti Kerian, Hurau, Larut, Terung dan Beruas. Sultan Perak ketika itu iaitu Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah, memeterai perjanjian. Mereka buat perjanjian waktu tu untuk menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Sebab apa? Sebab tadi Belanda pun berminat juga kan dengan Perak. Sebab Perak ni sangat kaya dengan hasil biji timah. Jadi waktu tu Sultan Perak, Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah buat perjanjian untuk jual biji timah dengan Belanda dekat Melaka. Tapi sayangnya, pada abad, macam nak dekat-dekat akhir-akhir 18 tu dah nak masuk ke abad 19, biji timah
merosot. Di Perak lah. Okey, di Perak saja ketika itu merosot. Sebab apa? Sebab aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang British. Okey, waktu tu, okey, pada abad ke-18 tu, okey, British duduk di Pulau Pinang. Okey, jadi pada ketika itulah, okey, berlakunya aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui jalan Sungai Kurau. Itulah yang terjadi di Perak pada abad ke-18. Jadi kamu, cikgu rasa yang ni pun senang. Okey, kan? Cikgu rasa kamu boleh faham dengan jelas. Okey, biji timah dikeluarkan oleh pelombor-pelombor kecil. Kemudian waktu itu Sultan Perak ketika itu memeterai perjanjian dengan Belanda di Melaka. Tapi biji timah merosot. Sebab apa? Sebab aktiviti penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang. Okey. Sekarang kita tengok perlombongan biji timah abad ke-18 di Selangor. Okey, Selangor pun merupakan salah satu negeri yang kaya dengan biji timah. Okey, disebabkan kekayaan biji timah di Kuala Sungai Selangor itu telah menarik ramai pedagang luar ke Kuala Selangor. Jadi pada tahun 1790, okey, pada abad ke-18 juga, Sultan Ibrahim dan Belanda menandatangani perjanjian penjualan hasil timah antara Selangor dan juga Belanda. Okey, sebab tadi dekat Perak memang Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah tu dah tanda tangani perjanjian dengan Belanda, tapi biji timah dekat sana merosot. Jadi sekarang ni Sultan Ibrahim nampak kesempatan tu, jadi Sultan Ibrahim pun telah menandatangani perjanjian juga dengan Belanda untuk menjual hasil timah antara Selangor dan juga Belanda. Okey, itu saja tajuk untuk hari ni. Senang je kan? Cikgu harap kamu faham. Okey, tapi kalau cikgu terlampau laju, kamu tak faham, kamu nak cikgu ulang, cikgu boleh ulangkan untuk kamu, okey, secara personal. Kamu jangan risau, kamu boleh jawab WhatsApp cikgu. Baik, untuk latihan, cikgu sediakan dekat di dalam blank space. Okey, soalan objektif. Ada 5 soalan objektif, cikgu buat dalam bentuk quiz. Nanti kamu tinggal jawab saja dekat situ dan hantar screenshot dekat cikgu. Katanya yang kamu dah jawab ataupun markah daripada jawapan kuis kamu. Baik, soalan pertama, okey. Pembesar Melayu memperoleh kawasan pegangan mengusahakan perlombongan biji timah daripada Sultan. Okey, bagaimana dia memperoleh kawasan pegangan tersebut? Nanti kat sana ada A, B, C, D. Kamu pilihlah. Tadi cikgu dah terang dah kat kamu macam mana pembesar tu menerima kawasan pegangan. Okey, daripada apa? Daripada nanti kamu tengoklah. Okey. Okey, jadi soalan nombor 2. Bagaimanakah tindakan Aceh untuk menguasai kekayaan dan kemakmuran Perak pada abad ke-16 dan ke-17? Okey, soalan yang ketiga. Pengeluaran biji timah Perak merosot menjelang abad ke-18. Tadi cikgu dah terangkan kenapa biji timah merosot. Okey, jadi nanti kamu pilih jawapan. Apakah faktor kepada kemerosotan tersebut? Baik, soalan yang keempat. Apakah punca pendapatan utama pembesar? Okey, tadi sama je. Punca pendapatan utama pembesar dan sultan sama je. Cikgu harap, cikgu rasa kamu faham dan kamu ingat. Okey, jadi soalan yang kelima. Pada awal abad ke-15 ataupun seawal abad ke-15, orang Melayu mengusahakan perlombongan biji timah di kawasan. Okey, nanti kamu pilih. Jawapan ada A, B, C, D. Kamu tinggal pilih je jawapan. Nanti kamu hantar screenshot dekat cikgu. Okey? Baik. Kita teruskan kepada rumusan sebelum cikgu beri kamu masa untuk kamu laksanakan latihan kamu. Ataupun laksanakan kuis kamu. Baik, daripada bab yang kita belajar ini, kamu kena sedar. Okey, bahawa pentingnya ada ilmu dalam diri kamu. Okey, kenapa kamu kena belajar sejarah ataupun kenapa kamu kena datang ke sekolah? Kenapa kamu kena belajar? Kerana kamu adalah tonggak ataupun harapan kepada negara. Sebab nanti bila dah lama-lama cikgu dah mati dah. Semua cikgu dah tak ada dah. Cikgu sendiri pun dah mati. Siapa lagi yang nak membangunkan negara? Siapa yang nak jadi pemimpin kepada Malaysia ni? Okey, kalau bukan generasi-generasi kamu. Jadi sebab itulah kamu kena datang menuntut ilmu. Okey, selain tu kamu juga kenalah bersyukur dan menghargai negara. Okey, kamu kena bersyukur yang kamu dilahirkan di Malaysia, okey, hidup dalam keadaan makmur, okey, tanpa penjajah dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih boleh makan, cukup untuk kita makan nasi
Kan? Maksudnya negara kita ni masih kaya dengan hasil bumi, okey? Sampai sekarang pun memang negara kita menggunakan biji timah, okey? Emas pun banyak di negara kita, okey? Cuma sekarang ni mungkin cikgu rasa masih banyak lagi emas-emas, biji timah yang berada dekat dalam bumi kita, okey? Berada di dalam kerak bumi, cuma kita yang masih belum jumpa. InsyaAllah suatu hari nanti cikgu rasa pihak arkeologi akan jumpa, okey? Dan yang ketiga ialah kamu pula memanfaatkan kekayaan alam, okey, di negara kita ini dengan sebaiknya untuk kesejahteraan hidup. Memang kekayaan hasil bumi negara kita memang banyak, tapi kalau semua duk pakai habis, memang nanti anak cucu kamu tak ada lah. Semua nak kena import daripada luar negara. Sebab itulah kita kena manfaatkan kekayaan tu dengan sebaiknya. Baik, sampai di sini saja dahulu, okey, tajuk kita pada hari ini. Untuk tajuk seterusnya, okey, cikgu akan bagi tahu kamu lah supaya kamu bersiap sedia. Kita akan belajar, okey, tentang biji timah, okey, di negeri-negeri Melayu pada abad ke-19 sahaja. Okey, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap kamu boleh lakukan kuis. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp ataupun call cikgu, okey. Baik, itu saja. Terima kasih semua. Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik.